Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa khabar semua? Baik, hari ni saya nak tunjuk dekat korang saya berjaya buat roti susu menggunakan air fryer. Okey. So, inilah hasilnya. So, tengok lembut sangat dan rasa pun sedap. Rasa pun sedap, manis dan okey, tukar tak? Cuba makan. Okey, makan. Sedap. Tunjuk good. Okey, macam mana cara nak buat? Jom tonton video ni sampai habis, okey? Okey, baik. Sekarang ni kita akan sediakan dengan bahan-bahan dia lah. Pertama sekali kita perlu ada susu. Yang ni saya pakai susu low fat milk, iaitu 70ml dah dicampurkan dengan air panas 35ml. Jadi total dia dah 105ml lah. Dan saya suamkan lagi menggunakan air panas, guna kaedah berikut lah. Dan dekat sini saya ada lebih kurang 20 gram gula dan juga 1 teaspoon garam. Okay, saya guna measuring spoon. Okay. Dan kita ada mauripan yeast, tapi kita tak guna semua lah. Ini saya nak tunjuk, saya masuk dalam bekas. Kita akan guna cuma 1 teaspoon saja. Dan kita ada 1 tablespoon margarin dan sebiji telur yang akan dikacau. Dan dekat sini saya gunakan tepung gandum 230 gram. Okey. Itulah bahan-bahan dia untuk buat roti. Okey, next pertama sekali kita masukkan dulu susu ke dalam mangkuk. Okey. Masukkan ke dalam mangkuk susu suam. Tujuan kita pakai susu suam ni, kita nak cepatkan supaya yeast tu aktif lah, yeast tu kembang. Okey, kita gunakan 1 teaspoon. Okey, 1 teaspoon of yeast, roughly 3 atau 4 gram lah. Okey, dan kita campur, tutup dulu dan kacau-kacau. Okey, kita kacaukan dia bagi dia mix dengan susu tu lah. Cepat kan? Nampak dramatik sikit tak? Okey, seterusnya kita biarkan dulu. Kita biarkan roughly lebih kurang 10 minit. Okey, pada masa yang sama kita letakkan tepung dalam mangkuk. Okey, letakkan tepung 230 gram tepung ke dalam mangkuk. Dan campurkan dengan 20 gram garam dan 1 teaspoon 20 gram gula dan 1 teaspoon garam masuk dalam dan kita mixkan. Ni nak tunjuk saya baru beli spatula ni. Dah kebetulan dekat dengan rumah kedai gudang tu ada buka dan dia jual semua barang-barang bakery. Okey, sebenarnya kita kacaukan. Kacau bagi sekata dan hanya campurkan lebih kurang separuh je telur. Okey. Ni kita ketepikan dulu tepung dan campurkan separuh atau lebih kurang 3 sudu besar telur ke dalam campuran yeast dan susu tadi. Okey, baik. Dan kita kacau-kacau lah. Kacau bagi dia campur. Okey, untuk selepas daripada ni kita akan taruhkan margarin. Tapi sebenarnya saya lupa nak cairkan margarin tu, tapi saya guna kaedah yang lebih radikal, iaitu menggunakan lighter dan juga sudu besi. Actually tak payah cairkan pun tak apa, tapi untuk memudahkan untuk mix dengan roti saya cairkan sikit lah. Kalau korang nak buat tak payah cair pun tak apa, sebab nanti akan gaul dengan tangan juga. So jangan tiru kaedah ni di rumah ya. Kalau nak cairkan guna kaedah yang betul lah, pergi cairkan dulu dekat gas ke apa sebagainya dan baru campurkan. Dan kalau tak nak cairkan pun tak ada masalah. So kacau. Okey, sehingga sebati. Saya terpaksa cepatkan video ni supaya, yelah, kalau tak panjang sangat video tu nanti. Okey, selepas lebih kurang biarkan dalam 10 minit, saya campurkan campuran tadi ke dalam tepung.
dan kita pun gaulkan lah. Okay, so gaul sampailah menjadi dough. Okay, kacau-kacau dulu dengan spatula. Tak kisahlah spatula ke apa ni, senduk ke apa, tak kisah kan. Ini pasal nak buat video bagi nampak nice. Okay, then selepas daripada tu, okay, saya pun gunakan tangan untuk gaulkan dengan sebati. So kita kneadkan dia ataupun kita uli lebih kurang, kat sini saya uli dia roughly lebih kurang 15 minit. Okay, saya uli lebih kurang 15 ke 20 minit lebih kurang. Okay, so dalam keadaan macam ni, sekiranya campuran air terlebih atau maknanya tepung dough kita tu agak melekit, boleh taruh tepung sedikit demi sedikit dah. Macam ni contohnya, taruhkan dekat papan penguli dan boleh uli tepung tersebut sehinggalah dapat tekstur yang just nice lah. Okay, kalau kata tepung tu agak kering, okay, agak kering, boleh taruh susu teaspoon susu sedikit demi sedikit dan gaul sehingga dapat dia punya tekstur yang diingini. Okay, which is tak terlalu kering, tak terlalu lembik. Okay, kejap lagi saya tunjukkan lah macam mana tekstur yang bagus untuk buat roti ni. Okay, selepas lebih kurang 15 ke 20 minit saya uli dan dapatlah tekstur yang saya inginkan. Okay, nampak tu, dia dah punya nampak kenyal. Okay, nampak kenyal dan juga kata apa, stretch kenyal dan stretch. Okay, lepas tu dah settle, saya pun buatkan bulatan dan simpankan di dalam mangkuk bertutup tu. Yang ni tak kisahlah, ada orang nak restkan dough ni, letak pakai apa tu, plastik stretch kan, pakai food wrap. Yang ni disebabkan mangkuk saya ni dah pun memang orang cakap apa, ada penutup yang kedap, so saya gunakan dia saja. Saya tutup dan restkan sehingga 1 jam. Kita biarkan tepung ni sehingga 1 jam untuk dia kembang sebanyak 2 kali ganda. Okey, dah siap. Selepas 1 jam, inilah hasilnya. Pum, nampak tu dia kembang. Okey, dia kembang 2 kali ganda, menunjukkan dia dah tu, yeast tu pun dah bertindak lah. So, nampak tu. Dan dia punya tekstur pun cantik dan kenyal. Okey. Okey, kita uli sikit untuk buangkan angin-angin daripada pengembangan tadi. Okey, untuk ni saya gunakan mini loaf pan saiz 14.5 x 8.2 x 4 cm, iaitu besar ni. Okey, saya ada 5. So jadi saya bahagikan kepada 5 bahagian untuk buatkan ban roti ni. Ni agak-agak je lah. Ni saya potong pun tak, mula-mula potong tu tak sama saiz, jadi saya pun cubit-cubitkan bagi sama rata. Dan buatkan bulatan. Okay, buatkan bulatan setiap satu. Macam ni. Lebih kurang macam nak uli roti canai itulah. Okey, dah siap. So lebih kurang macam ni. So kemudian ambilkan, kita bentuk lebih kurang macam ni. Bentukkan dia bujur untuk kelima-lima dough lah. Okay, dah buat bulatan, dah letakkan lonjong lebih kurang. So ambil bekas aluminium ni, sapukan dengan margarin. Untuk bila kita nak bakar dengan air fryer nanti dia tak lekat lah. Okay, roti tu tak lekat dan kita boleh guna lagi beberapa kali. So sapu dengan margarin. Okay, sapukan ke 5 dengan sekata. Yang ni pun saya baru je beli berus apa ni, bakery punya bros ni untuk sapu. Senang kerja sikit. Gigih tak nak buat video, semua saya beli. Okay, kemudian simpan, letakkan ke semua berbola roti tadi tu, berbola dough tu dalam bekas tray ni. Bentukkan just nice.
Okey, letakkan ke 55. Okey. Ni saya bentuk-bentukkan lagi lah bagi dia cantik. Barulah bentuk roti. Nanti dia akan kembang lagi. So kita dah bentukkan dia, dah letak dalam bekas ni. So kita wrapkan. Okey. So saya wrapkan untuk restkan lagi sekali. Okey, restkan lebih kurang 45 minit ke 1 jam. Okey. Untuk pengembangan kali kedua. So dia akan kembang lebih kurang 2 kali ganda lagi. Okey. Dia akan kembang lagi 2 kali ganda. So dah wrapkan ke 55. Okey, pastikan kata udara tak masuk lah. Lebih kurang macam tu lah. Okey, dah siap 55. Kali ni saya cuma letakkan atas meja dan tutupkan dengan tisu je lah. Kalau korang ada towel ke, kain ke, apa benda pun tak ada masalah. Just tutupkan dengan plastik ni. Dan saya kebetulan ada kitchen towel tisu ni. So saya tutup pakai ni je. Dan biarkan lebih kurang 45 minit ataupun sejam. Ataupun dia kembang sebanyak 2 kali ganda. Okey. So masa ni bolehlah buat apa-apa kerja dulu kan. Kemas-kemas ke. Kalau tengok meja saya pun dah start kemas. Kalau awal-awal tadi barang memang banyak kan. Ni saya empaplah sikit dengan pemberat. Dan biarkan lebih kurang 45 minit. Okey, ni saya sediakan bahan-bahan dan juga air fryer di sebelah kanan dan juga telur yang dah dipukul untuk coating, untuk topping dia. Kalau tengok kita buka saja dia dah kembang 2 kali ganda. Faham? Nampak tu dia dah besar. Okey, saya cadang asalnya nak buat full bread ni, tapi sebabkan nak bagi sama rata dengan anak-anak saya, so saya buat kecil je lah. Kalau korang rasa nak buat full guna pan tu sepenuhnya pun boleh adjust sendirilah kan. Okey. So ambil satu. Disebabkan saya punya air fryer ni kecil, jadi saya kena bakar dia satu-satu. So pertama sekali sebelum bakar tu, okey, sebelum bakar tu, sapukan kuning telur di permukaan roti. Okey, sapukan sekata, kira macam ni dia punya topping lah. Sapukan dia punya tu, kuning telur dan juga okey, dah sudah sapu, kita ambil sedikit margarin. Okay, ambil sedikit margarin dan sapukan juga di bahagian topping ni permukaan roti tersebut. Okey, dah sapu. Okey, sebelum tu, okey, sementara itulah panaskan dulu air fryer lebih kurang 5 minit pada suhu 160. Okey, panaskan dulu sebelum masukkan. Bila dia dah stop, okey, baru maknanya air fryer ni dah panas sikit, barulah masukkan tray tersebut, okey, roti ke dalam air fryer. Untuk suhu ni saya gunakan 160 darjah selama 5 minit saja. Okey, untuk ni dan suhu ni bergantunglah pada tempat masing-masing. Mungkin lebih cepat, mungkin lebih lambat. Jadi kena try dulu. Saya dah try lebih kurang 5 minit ataupun 6 minit. Dan bila dah siap, itulah hasil dia. Nampak tak? Cantik je dia punya bun. Okey. Berkembang elok dan juga kuning dia pun cantik. Dan ini selepas dibiarkan sejuk selama beberapa minit, inilah hasil roti. Rasa dia macam roti gardenia. Okey, tapi lebih kata sedap lah. Yang ni sebab kita buat sendiri, sebab saya taruh susu pun susu kata susu fresh Nampak tu dia punya fluffy, nampak? Dia punya fluffy dia cantik je. Dan anak-anak pun happy makan. Diorang pun suka makan. Okay guys, jangan lupa subscribe, klik bell button untuk notification video seterusnya, dan komen di bawah sekiranya ada apa-apa komen yang membina untuk channel saya. Kita jumpa lagi, bye.